InsyaAllah. Bab yang kedua pada menyatakan cara melawan, ya, cara ayat ni tuan, cara melawan. Cara melawan apa? Ya, ditelitikan di sini, iaitulah cara melawan nafsu dan cara menyucikan nafsu. Nak cuci itu ada, nak lawan pun ada di dalam Al-Quran. Bab yang kedua ini tuan-tuan pada menyatakan, iaitulah cara yang menyucikan nafsu ammarah. Kita dah bincangkan, iaitulah tingkatan nafsu yang 7. Sedikit ulangan daripada bawah sekali tuan, ground floor, tingkat paling bawah sekali, iaitulah nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Yang keempat, nafsu tuan mutmainnah, yang tengah-tengah. Kemudian bagi lagi tuan-tuan 3, iaitulah nafsu tuan radiyah, nafsu mardiyah, dan akhir sekali adalah nafsu tuan kamilah, yang paling tinggi dinamakan nafsu yang suci. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dikatakan di sini bahawa nafsu amarah yang kadang-kadang ada pada kita zaman sekarang ni tuan-tuan, lagilah kita takut, iaitulah ketika PKP ni, setelah berlangsungnya daripada 18 Mac, dan hari ini tuan-tuan, kita doakan Allah kurniakan kepada kita rezeki yang bertambah, halal lagi berkat, juga kepada saudara mara kita, jiran tetangga kita, walaupun ramai di kalangan mereka yang dibuang kerja, ya, contohnya terlihat survive-nya mereka, bertungkusnya mereka mencari sesuap nasi, ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jual buah, tuan-tuan, buka bonet, naik kereta wira, ya. Kita kalau nampak orang macam tu tuan-tuan, terus kita doakan, ya Allah, tambahkanlah rezeki untukku dan hamba Allah ni, ya Allah, dan dengan rezeki yang halal lagi berkat. Kita nampak orang minta sedekah, kita sebut macam tu juga tuan-tuan. Kalau dia datang kat kita minta sedekah, kalau kita boleh bagi, ada duit tuan-tuan, bagi. Tapi kalau kita pun tuan-tuan kekeringan masa tu, jangan kita herdik dia, terus angkat tangan, minta maaf, saya tak dapat nak bagi apa-apa. Saya doakan semoga kita semua ni ditambahkan rezeki yang halal lagi berkat. Orang yang boleh mendoakan orang yang susah ni adalah orang yang mulia, ya tuan-tuan, walaupun tak diketahui oleh tuan punya badan. Banyak tuan-tuan hari ni, dia ada pula orang tanya, Ustaz, orang yang jual buah mangga dekat traffic light tu macam mana? Adakah di kategori orang susah? Dia bukan bermakna dia orang susah. Sebab kalau saya cakap dia orang susah, tuan-tuan, oh, Ustaz kata yang jual mangga tu orang susah. Tidak. Tapi dia orang yang bijak mencari rezeki, ya. Dia yang bijak, ada idea tuan-tuan, mencari rezeki, ya. Kalau tuan-tuan rasa nak makan mangga, belilah tuan-tuan, senang. Kita pun senang. Kita dah tengah traffic light merah, betul kan? Tapi traffic light tu bukan lama sangat tuan-tuan merah dia. Ni tengok nombor 60, baru 1 minit tuan-tuan. Itulah kadang-kadang orang langgar tuan-tuan tu, ya. Saya geram sangat orang langgar ni sebab apa? Sebab kawan saya di Johor Bahru tu kena langgar, sebab apa? Dia hijau, dia jalan tuan, tapi orang di sini merah, langgarnya. Rupanya dia tengok, dia tengok baru je kuning gitu. Dia ingat kuning tu untuk pecut agaknya, tuan-tuan, lupa. Kemudian dinyatakan bahawa sesungguhnya dalam perkara ini, iaitulah menyucikan akan hati daripada segala sifat kejahatan, ya, dan daripada segala perangai yang kecelaan, dan memerangi akan nafsu amarah, dan melawani akan dia supaya hilang segala maksiat yang batin itu daripada hati, dan supaya berperangai ia dengan perangai yang baik. Dan ya, yang ni usaha ahli syurga ataupun ahli jannah. Walaupun kita belum pasti, kita memang tak ada yang tahu adakah kita ni
terus masuk syurga ataupun tidak, tapi kita berhak berusaha ke arahnya. Dan sekarang pun tuan-tuan, kita jumpa ramai sangat orang yang sudah U-turn, kembali ke pangkal jalan. Ya, tadi pun tuan-tuan, hamba Allah yang dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, tolong kirakan ya pembahagian harta pusaka keluarga saya. Saya ingatkan mak dia baru meninggal, betul kan? Rupa-rupanya mak dia dah lama meninggal. Sebelum ni dia bagi harta, dia tak bagikan harta tuan-tuan, dibolot oleh salah seorang daripada ahli keluarga dia. Siapa dia? Dia lah, betul ni. Rupa-rupanya dia dengar kuliah-kuliah kita ni tuan-tuan, dia dengar kuliah-kuliah contoh jadi Masjid Taman Kasih ni, lalu tiba-tiba Allah bagi hidayah. Ya, dalam 9 tahun yang lepas mak dia meninggal dunia, harta tu semua dia ambil. Dah tuan-tuan, bila saya cakap hasil sawit dia ada 8 ekar ni sebenarnya bukan abang punya seorang, ya. Hasil sawit ni untuk siapa? Untuk seluruh waris-waris kepada arwah semati. Ayah dia dah lama meninggal, betul tak? Jadi itu namanya hidayah. Akhirnya dia rasa insaf dan siap kira macam mana nak bayar balik, tuan-tuan. Itu nanti. Kemudian dinyatakan bahawa sesungguhnya semuanya ini dinamakan nafsu amarah, iaitulah orang yang ada sifat jahat, orang yang buruk perangainya, kan, na'udzubillah, yang juga cela perangainya, na'udzubillah. Bila sebut perangai yang cela, tuan-tuan, takut kita, dan melawani akan dia supaya hilang segala maksiat. Segala maksiat tak ada dah pada dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, yang kita gelar sebagai Hujjatul Islam, lalu fa'lam anna linnafsi radha'ila la budda min tanqiyatiha wa tasfiyatiha anha, fabidzalika tasilu ila sa'adatil abadi wa jiwarillahi ta'ala wa qad arafta lima sabaqa dhikruha atau kama qala. Iaitulah maka ketahui olehmu wahai orang yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maksudnya apa? Dia nak bagi tahu kita macam mana kita kalau nak mendapat kemenangan kat dunia. Kat dunia lagi, tuan-tuan, kita boleh dapat kemenangan ni dengan sebab apa? Dengan sebab kita bertaubat, dengan sebab kita kembali ke pangkal jalan. Dan dalam arti kata lain, Allah bagi kemenangan kat dunia lagi, apatah lagi kemenangan di alam yang kekal selama-lamanya, namanya akhirat. Bahawasanya bagi nafsu yang ammaratu bisu. Apa maksud ammaratu bisu? Iaitulah nafsu yang menyuruh dengan kejahatan. Segala nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, beberapa sifat kejahatan yang tak dapat tiada daripada membersihkan akan dia. Seperti sifat kejahatan itu menyucikan akan dia daripadanya. Allahu Akbar. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dia bertaubat, dia insaf, tuan-tuan, lalu dengan sebab itu dicucikan diri dia daripada melakukan sifat-sifat yang jahat. Maka yang demikian engkau sampai kepada kemenangan di alam akhirat selama-lamanya. Ni memang win. Kalau seseorang tu dapat bersihkan diri dia, seorang tu, tuan-tuan, dapat hindarkan segala kejahatan, seolah-olah macam mustahil. Ini kata orang yang beriman. Kalau orang beriman, tuan-tuan, dia rasa apa? Dia rasa susahnya nak tinggalkan benda jahat ni, ya. Tapi tuan-tuan, kalau orang yang baru-baru naak, BBNU, budak-budak baru naak, tuan-tuan, dia baru mula taubat, dia kata apa? Oh, dah lah, aku dah semayang dah, aku dah taubat, tuan-tuan. Berbeza dengan orang yang sering bertaubat, berbeza orang yang sering memohon ampun pada Allah. Dia akan rasa bahawa diri dia banyak dosa, diri dia tak berhenti buat dosa. Lalu inilah hakikat sebenar yang kita temui
orang ni akan mendapat kemenangan selama-lamanya di akhirat nanti. Sebab tu tuan-tuan, Wak Lampir mengingatkan kita bahawa keadaan ini supaya kita dapat dekat dengan Allah, dan sesungguhnya telah engkau ketahui dengan barang yang dahulu sebutannya. Bab ni tuan-tuan, kemanisan iman yang Allah nak tunjukkan pada kita. Ramai di kalangan ayanda bonda, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan dan perempuan depan saya dah merasai nikmat ini. Walaupun demikian, kita masih merasai, kita masih tuan menjadikan diri kita seolah-olah banyak lagi dosa kita yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pula pandangan yang kedua, iaitu kata Syekh Waliur Rahman Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman rahimallahu taala anhu di dalam kitabnya yang bernama An-Nafhatul Ilahiyah fi Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Tuan, salah seorang yang disebutkan Waliur Rahman, pengarang kitab ni tuan, dia kata apa? Ketahui olehmu, hai segala sifat, segala murid yang diberi taufik. Ketahui olehmu, wahai segala murid yang diberi taufik ataupun petunjuk, yang berkehendak kepada kemenangan di dunia dan akhirat. Apa kata dia? Maksudnya dia pesan pada kita, bukan orang lain, pada kita. Pada kita yang mana menjadi muridnya. Itu ni. Bila kita baca satu kitab, sebenarnya kita sedang berusaha jadi anak murid kepada pengarang kitab ini, dan kita amalkan ilmunya. Tuan-tuan, sebab tu di antara saham terbesar, ya, mereka yang telah meninggal dunia mengambil faedah ataupun keuntungan labanya tuan-tuan, iaitulah pengarang-pengarang kitab ni, yang dinamakan ilmu yang bermanfaat, pahalanya berterusan. Contohnya disebut pada hari ini tuan-tuan, iaitulah kita temui, wahai segala murid yang diberi taufik, yang nak dapat kemenangan di dunia dan akhirat. Siapa dia? Kita. Jangan pandang belakang, kitalah orangnya. Hari ini kita semua sama-sama nak berusaha jadi orang yang mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Bukan di dunia je. Berapa ramai tuan-tuan mereka yang menyedari bahawa hari ini dia cuma kejar dunia je, ya. Dia lupa bahawa dia akan meninggal. Tuan-tuan ya, bila dia meninggal, dunianya habis, lalu dia akan berada di alam barzakh. Ya, ni kita ngeri tuan-tuan. Semalam, minggu lepas hari Ahad, saya dapat tuan-tuan share daripada sahabat saya. Video ni walaupun tuan-tuan ni dia share dalam YouTube tu dah berapa tempoh saya lupa tuan-tuan, tapi ceritanya mengerikan saya sendiri, ya. Yang mana kisah tu kisah benar lah. Sebab bila ustaz yang ceramah tu, dia cerita tu keadaan sebenar berlaku. Seorang hamba Allah meninggal dunia. Kemudian tuan-tuan, meninggal dunia, jenazah tuan-tuan dibawa daripada hospital balik ke rumah dia. Penggali kubur dah mula menggali kubur tuan-tuan. Ni kisah yang diceritakan oleh penggali kubur tu sendiri kepada ustaz. Tapi kat keluang kita belum dengar lagi. Mudah-mudahan tidak. Ini berlaku tuan-tuan, tak siap saya. Tuan-tuan tengok semula nanti di kawasan berhampiran Terengganu tu. Apa cerita tuan? Ya. Penggali kubur menggali satu kubur tuan-tuan ni, dia gali. Tiba-tiba tuan-tuan dah dalam dah nak buat liang lahat. Masa nak tebuk tuan-tuan, nak gali, nak cangkul buat liang lahat kan, biasa liang lahat daripada atas, daripada tepi tuan-tuan kan. Tiba-tiba tercangkul, iaitulah apa tuan-tuan, macam kayu warna hitam. Rupa-rupanya tuan dikuis-kuis, rupa-rupanya ular hitam tuan. Bukan kecil, besar. Jadi dia pakat pindahlah tempat lain, jauh sikit. Dia kata apa, 100 meter. Kita pindahkan arahnya 100 meter. Tuan ni galilah.
gali yang baru tuan-tuan, baru gali sikit, belum dalam lagi tuan-tuan, masih lagi tercangkul kayu hitam. Dia kuis-kuis sama, badan yang sama, ular hitam tadi tuan-tuan. Dan kemudiannya tiba-tiba dapat panggilan daripada ahli keluarga di rumah. Dah siap ke? Jenazah dah lama dah ni, ya, dah jenazah dah lama dah menunggu ni, dah siap kat rumah ni tuan-tuan kan. Lalu apa ceritanya? Mereka nekat menadahkan tangan memohon pada Allah, mudahkanlah urusan mereka menggali kubur ni. Sebab dia pun tak nak tuan-tuan cangkul ular tu, lagi bahaya kan, bunuh ular lagi tuan-tuan kan. Itu dia. Lalu ditadah tangan bersama 5 orang kan, 2 dekat bawah, 3 dekat atas, sambut tanah, ya. Kemudian tuan, tiba-tiba bila dah tadah tangan memohon doa, ular tu bergerak tuan. Ular tu bergerak dan memberi laluan. Mereka pun cangkul tuan-tuan, siap-siap cangkul. Panggillah, ya, tuan rumah, maklumkan bahawa kubur dah siap. Lalu dimasukkan tuan-tuan jenazah dalam kubur sampai ke, kemudian dibacakan talqin. Wallahu alam. Disebutkan dalam cerita tersebut, ketika itu terdengar bunyi seolah-olah tuan-tuan tulang dihempit, bunyi kerok tuan-tuan, dia kata. Dan rupa-rupanya saya ringkaskan, dia tak sebut nama, tak apa tuan-tuan ya. Kita kalau cerita apa-apa ni jangan sebut nama orang, memburukkan dia. Kita jangan ada perasaan nak aibkan orang tuan. Betul. Ni kita nampak ada cikgu pergi ngeteh tuan-tuan pagi-pagi, kita sebut nama dia cikgu ngeteh tuan-tuan, cikgu beli sayur tuan-tuan. Dia ada masa dia cikgu tu nak pergi apa, PDPR tuan-tuan, nak mengajar secara online. Apa macam tuan? Lalu ringkasnya, arwah memang tidak menjaga sembahyang dalam hidup dia. Kita tahu kan, orang yang tak jaga sembahyang, antara balasannya di dalam kubur ditunggu oleh ular, yang mana ular tu ada nama. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita tak pernah dengar ya si mati bercakap, tapi mungkin si mati tu dah jumpa. Kalau si mati yang tak semayang, ular tu ada name tag, nama dia Syuja'ul Aqrab. Dia ada nama khusus, ular yang menunggu orang tak semayang. Syuja'ul Aqrab. Ular ni tuan-tuan akan membelit, akan memakan, memamak, menyiksa siapa saja yang mati dalam hidupnya tak jaga semayang. Yang ni kita kena ingatkan. Sebab apa? Sebab antara yang paling kita tuan-tuan risau ada di kalangan mereka yang tak sembahyang sedangkan bekerja di tempat yang sangat selesa, aircon. Lalu kata dia tak selesa sebab pakai baju kerja, ada peluh tuan-tuan, kadang-kadang pergi tandas, ya, pergi tandas, lalu dia kata dekat tandas tu terpercik. Memanglah, sebab tu baru ni viral 13 azab, iaitulah orang yang kencing tidak menjaga kesuciannya. Tapi bukan bermaksud kalau dia kotor seluarnya tak boleh semayang langsung. Boleh menggunakan kain pelikat, bawalah. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tak pelik, ya. Yang mana tuan-tuan kadang-kadang, minta maaf tuan-tuan ni, yang saya kagum tuan-tuan ni, waktu semayang dekat dalam flight tuan-tuan, memang dia pakai kain pelikat tuan-tuan, ya. Sempat lagi pakai kain pelikat. Apatah lagi kita yang mana boleh mengatur masa sendiri waktu rehat tu, semayang zuhur kita. Yang penting jangan ditinggalkan sembahyang. Mereka yang sengaja meninggalkan sembahyang bimbang nanti, iaitulah ular bernama Syuja'ul Aqrab menunggu dalam kubur. Walaupun dia kata nanti malam saya qadakkan. Kita ni kalau tak boleh sembahyang, paling common pun kita sembahyang hormat waktu dalam keadaan tubuh badan kita mungkin tak suci, tak bersih.
Ya, itu kalau dah kritikal sangatlah. Tapi insya-Allah setakat ni kita boleh selesaikan. Kalau tahu kita biasa tak selesa dengan pakaian seluar kerja kita, bawalah kain pelikat. Yang penting ada usaha. Bab ni bagi tuan-tuan di depan saya pasti tak ada masalah. Tapi kita kena sampaikan pada kawan-kawan kita di luar sana. Dengan sebab usaha tuan-tuan menyampaikan hari ini, semakin ramai mereka yang telah berubah daripada sengaja meninggalkan sembahyang, sekarang ni dah bertungkus lumus mengqadakkan sembahyang yang ditinggalkan dahulu. Ni tuan-tuan penting. Sebab tu saya jumpa juga tuan-tuan orang yang sedemikian, dan saya kongsikan satu, saya tak sebut nama, orang yang tuan-tuan dia lama tak sembahyang. Dan bila saya dapat tahu tuan-tuan, bila bual-bual, saya ni tuan-tuan bukan tak nak sembahyang Ustaz. Saya fikir saya ni dah lama sangat tinggal sembahyang. Jadi alang-alang orang kata tinggal sembahyang kena seksa, saya rasa tak payah sembahyang terus lah tuan-tuan. Subhanallah. Alang-alang kena seksa tak payah sembahyang terus. Saya cakap dengan dia, bang, istighfar banyak-banyak bang. Sebab yang abang tinggal sembahyang tu dulu, selagi hidup ni kita boleh qadakkan. Ada peluang untuk kita hindarkan daripada seksa kubur, ada peluang daripada kita hindarkan daripada seksa neraka. Itu yang paling penting sedekah. Oh, gitu ke tuan-tuan? Itulah alhamdulillah sekarang ni dah hampir banyak tuan-tuan sembahyang yang dapat diqadakkan. Betulan dia baru je pencen. Kemudian tuan-tuan dinyatakan bahawa perkara ini nafsu ammar, bahawasanya ahli sufi bermuafakat sekalian mereka itu di atas bahawasanya tuan-tuan mujahadah, yakni memerangi nafsu amarah itu dan melawani nafsu itu tak dapat tiada daripadanya di dalam menjalani akan jalan orang yang muqarrabin. Ya, maksudnya apa tuan-tuan? Memerangi akan nafsu ni, memerangi akan nafsu amarah ni kan, maka perkara ini tuan-tuan adalah satu mujahadah. Mujahadah tuan-tuan perkara yang sangat susah nak dilalui, yang paling susah tuan-tuan, sebab kita memerangi nafsu. Nak perang nafsu ni tuan-tuan bukan senang, ya. Dan dalam masa yang sama, perjalanan mereka ini adalah di kalangan orang yang dikategorikan sebagai muqarrabin. Apa maksud muqarrabin? Qarib. Sahabat karib. Bahasa Arab tu, kita ni ada sahabat karib. Sahabat tuan-tuan ada banyak kategori. Ya, kita tuan-tuan mesti ingat. Pertama, kita ada sahabat karib, memang rapat tuan-tuan. Yang kedua, kita ada kawan. Kawan tuan biasa-biasa je. Yang ketiga, kita ada kenalan. Jadi ini contoh namanya Ali. Ali ni kalau dia bukan sahabat kita, tapi dia kawan kita. Tapi anda kata Ali tuan-tuan pernah kawan dengan kita, tapi dia selalu menyakiti hati kita, selalu fitnah kita tuan-tuan. Kita jangan kata aku putuskan sahabat dengan kau. Tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Perbuatan tu berdosa. Habis nak cakap apa? Dia tu kenalan kita. Kategori yang ketiga, kenalan dia tuan-tuan. Kita kenal dia, ukhuwah juga, ya. Tapi kalau kita terus berkawan dengan dia, sedangkan dia adalah orang yang fasik, memfitnah orang, mengutuk orang, mengumpat orang, kategori orang yang istiqamah dengan dosa besar, namanya fasik. Hari ini tuan-tuan kita temui, iaitulah orang yang muqarrabin, iaitulah merapatkan diri, sentiasa rapatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tinggal benda ni sikit-sikit. Tapi ingat, ada pun yang demikian, sungguh pun dia berusaha menjadi muqarrabin, tetapi sifat perangainya tetap mesra dengan sekalian makhluk. Bukan manusia tuan. Walaupun dia berusaha jadi baik tuan-tuan, tapi dengan masyarakat, dengan siapa saja, dia tetap mesra. Itulah yang mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung
selepas azan. Bila tuan-tuan kita sambung sikit lagi insya-Allah. Iaitu disebutkan tentang apa? Tentang muqarrabin, iaitu orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang adalah mengambil, yang adalah kejahatan mereka itu kebajikan pada orang yang abrah. Ya. Maksudnya tuan, dia ni tuan buat satu perkara tu memang betul-betul mencari pahala, padahal mengambil dalil mereka itu akan demikian, ya, dengan kitab yakni Al-Quran dan juga sunnah, iaitulah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya macam mana? Kita kaji dengan ayat Quran, kita kaji dengan hadis. Buka Al-Quran, buka hadis. Tapi malam ni kita dah disediakan dah terpampang dalam kitab Sairus Salikin ini, iaitulah ayat-ayat Al-Quran yang nak membawa kepada kita supaya menyucikan segala nafsu-nafsu kotor yang pernah kita lakukan dahulu, bersih daripada dosa dan menjadikan diri kita melawan akan nafsu. Yang pertama, ayat 69 suratul Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahu azim. Dan mereka yang memerangi dan melawani akan nafsunya di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepadaku, yakni kepada Allah, nescaya aku tunjukkan akan mereka itu akan jalan
yang menyampaikan kepada makrifat akan daku. Tadi maksudnya apa? Orang yang memerangi nafsu, walladzina jahadu fina, yang memerangi nafsunya untuk apa? Untuk berjihad ke jalan Allah, untuk jadi rapat pada Allah, untuk jadi mereka yang sentiasa tuan-tuan tenang jiwanya dalam apa keadaan sekalipun, daripada tidurnya, daripada bangun tidurnya, solatnya, kemudian hidupnya, mencari rezekinya, makannya, minumnya, semuanya dirapat pada Allah. Maka apa ceritanya tuan-tuan? Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan menyampaikan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya satu, tuan-tuan ya, hati kita biar benar-benar bulat, sebulat-bulatnya memang nak bertaubat kepada Allah. Hati kita yang betul-betul sedar. Bentar lagi tengok kawan sebelah meninggal dah kat hospital, tuan kan? Orang kalau kat hospital tuan cakap, ustaz, orang sebelah saya meninggal dah ustaz. Itu dia rasa insaf ustaz, itu dia. Itu cerita orang sebelah. Kawan sama-sama belajar meninggal dah. Jiran tuan-tuan selalu bual-bual meninggal dah. Lalu bulatkanlah hati betul-betul, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ni tak kira tua ataupun muda. Sebab mati tidak pernah mengenal usia. Sebab tu hari tuan kita tengok ada di kalangan mereka yang muda-muda rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu dah dikategorikan Allah daripada 7 golongan. Dalam hadis baginda Nabi kan, 7 golongan yang akan diberikan naungan di padang mahsyar. Iaitulah golongan yang kedua, syabun, lelaki tuan-tuan ataupun perempuan waktu mudanya yang merapatkan diri pada Allah, menjaga hubungan dengan Allah, menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Orang ni dekat akhirat nanti dia berjalan seolah-olah macam di payung, tuan-tuan ya. Wallahu a'lam macam mana caranya, tapi sejuk, dingin, apa macam mana yang kita rasa di masjid ni tuan-tuan. Semakin sejuk, tapi kurang sikit dah sekarang sebab dah slowkan sikit. Mula-mula tuan-tuan masa buka aircon rasa sejuk sangat kan. Yang ni tuan just nice. Apa je tuan? Orang yang mana di akhirat nanti diberikan naungan di padang mahsyar. Lalu pesanan yang pertama yang kita dapat pada hari ini dalam suratul Ankabut, balik boleh tengok semua tuan-tuan, iaitulah orang yang memerangi ataupun melawan hawa nafsu. Allah melihat usaha kita. Allah tuan-tuan memerhatikan usaha kita. Kemudian ayat ini menerangkan Allah akan tunjuk betul-betul macam mana nak jadi baik. Allah akan tunjuk betul-betul macam mana nak diterima taubat kita tuan-tuan. Bagaimana Allah tunjuk? Adakah datangnya malaikat pada kita tuan-tuan? Caranya berbagai-bagai kan? Macam kita hari ini, kita minta kan dalam keadaan susah, dalam keadaan sugul kan, kita minta pada Allah. Tiba-tiba tuan-tuan yang datang apa? Yang datang orang yang kita tak pernah sangka datang kat kita, bagi bantuan pada kita. Maksudnya apa? Allah nak bagi kita bantuan macam-macam cara tuan-tuan kan. Itu dia. Itu kalau Allah nak bantu. Ada pula orang tanya, ustaz, betul ke ustaz virus COVID-19 ni orang yang buat? Jawapan senang je. Kalau betul orang buat, kalau Allah tak izin takkan berlaku. Pertama, kalau betul tuan-tuan orang yang buat, kata ni lah buat dengan Cina lah apa tuan-tuan kan. Kalau betul orang buat tapi Allah tak izin, dia takkan berlaku. Tapi kalau Allah izin tuan-tuan, maka kenapa Allah izinkan? Sebab Allah murka. Allah murka tuan-tuan. Mungkin sebelum ni macam-macam senjata mereka dah usahakan. Ya, lepak tuan-tuan dengan senjata machine gun, kereta kebal, ya, tornado tuan-tuan dan sebagainya. Banyak kos tuan-tuan, tiba-tiba gunakan virus ni. Allah izin tuan-tuan, mati tuan-tuan.
tanpa merosakkan alam semesta. Akhirnya mereka dapat membunuh musuh-musuh mereka. Wallahu alam. Tapi apapun tugas kita hari ini, kita terus berada dalam keadaan berjaga-jaga dengan penularan COVID-19 ni tuan. Jadi kalau orang tanya, betul ke manusia yang buat ni? Jawapannya senang je. Kalau betul manusia buat, Allah tak izin, takkan berlaku. Kenapa Allah izinkan? Tapi kalau betul orang buat, kenapa Allah izinkan? Sebab Allah juga tuan-tuan berada di dalam keadaan apa tuan-tuan? Marah, murka dengan kita. Mananya maksiat berleluasa, mananya Arab ditonggang tonggiknya tuan-tuan, sehingga mabuk naik kereta, habis dilanggar tuan-tuan. Orang berjalan kaki, orang naik motor, orang naik basikal, orang naik kereta tuan-tuan, dilanggarnya mabuk. Apa banyak kereta yang menyongsang arus disebabkan mabuk tuan-tuan. Lalu benda ni semua patutlah diberitakan, diharamkan arak di Selangor, Kuala Lumpur, betul ni? Jadi benda ni semualah yang disebutkan murkanya Allah pada manusia. Dengan sebab itu berlakulah apa yang disebutkan COVID-19 ini. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Suratul Ankabut juga ayat yang ke-6. Barang siapa memerangi akan nafsunya, maka sesungguhnya memerangi ia bagi dirinya sendiri. Ya? Orang yang faham tuan-tuan, dia akan berusaha sedaya upaya, sebab dia perang nafsu, dia sedang bersihkan, cuci diri dia. Dia perang nafsu tuan-tuan, dia sedang berusaha agar terhindar dosa daripada diri dia. Dan yang ketiga, dalam surah Haji ayat 78, Allah berfirman yang berbunyi, wajahadu fillahi haqqa jihadi. Sadaqallahul azim. Dan perangi oleh kamu akan nafsu kamu itu di dalam menjalani jalan yang menyampaikan kepada makrifat Allah dengan sebenar-benar perang sabilillah. Maksudnya apa? Allah suruh kita supaya betul-betul, ya, betul-betul tuan-tuan melawan nafsu tu seperti perang fi sabilillah. Maka orang yang memerangi nafsu, orang yang melawan nafsu dalam diri dia, orang yang memerangi nafsu tuan-tuan, sebenarnya dia sedang berjihad dalam dirinya sendiri, dan dia sedang memahami iaitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iaitulah melebihkan Allah Taala akan orang yang perang fi sabilillah dengan nafsunya atas orang yang berbuat ibadat akan beberapa pahala yang amat besar. Apa maksudnya? Kalau seseorang ni tuan-tuan, dia memerangi nafsu, dia memerangi nafsu kan, Allah akan bagi pahala yang besar untuk dia. Berbeza dengan orang yang duduk beribadat tuan-tuan. Sebab orang yang duduk beribadat ni dah confirm dapat pahala tuan-tuan. Confirm kalau betul dia jujur pada Allah, lalu mudah-mudahan Allah bagi dia pahala. Tapi orang yang sedang melawan nafsu ni, lagilah tuan-tuan, lagilah besar pahala yang Allah bagi pada dia. Sebab apa? Sebab bukan senang nak melawan nafsu. Bagi diri kita sendiri pun faham tuan-tuan. Atas dasar demikian, melawan nafsu Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan akhirnya diberikan panduan untuk kita agar sentiasa berusaha melawan nafsu. Yang terakhir, iaitulah disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, apa kata baginda? Daripada riwayat Baihaqi, iaitulah kembali kami kepada perang fi sabilillah. Kembali kami kepada perang fi sabilillah yang kecil. Iaitu apa tuan-tuan? Perang sabilillah dengan kafir. Kepada perang sabilillah yang besar. Maka sembah sahabat, ya Rasulullah,
apakah perang sabilillah yang besar itu? Maka sabda baginda, iaitulah perang sabil di dalam nafsu. Maksudnya apa? Nabi berperang dengan orang kafir ketika di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah tuan-tuan macam-macam peperangan yang kita tahu kan. Lalu tuan-tuan, sebenarnya Nabi kata apa? Perang dengan orang kafir ni peperangan yang kecil, kata Nabi. Dalam keadaan tuan-tuan, perang Uhud, 70 sahabat syuhada Uhud syahid di perang Uhud, tuan-tuan. Lalu Nabi kata apa? Perang dengan orang kafir ini adalah peperangan yang kecil berbanding perang yang sangat besar, iaitulah apa, tuan-tuan? Memerangi hawa nafsu. Dari itu pesanan baginda ini menjadikan diri kita lebih faham bahawa kita perang dengan nafsu ni sebenarnya satu peperangan yang sangat besar di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang sedang berperang dengan nafsunya, sebenarnya dia sedang berada di dalam perang fi sabilillah yang besar seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kumpulkan pada malam ini. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi. Apapun kita azam sama-sama, bukan saja untuk diri kita, isteri, anak-anak kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, biar mereka juga berusaha sama-sama dengan kita berada di landasan yang benar, berada di dalam usaha untuk memperbaiki diri, menjauhkan segala kemungkaran dalam kehidupan, dan seterusnya bahagia bukan saja dekat dunia, bahagia di kubur dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kata dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu mungkin kifarah untuk diri saya. Minta ampun, minta maaf.